Assalamualaikum dan hai kepada Puan Humaira. Saya Nur Syafiqah binti Samad. Dan saya Nursha binti Muhammad Syarif. So pada hari ini kami akan membicarakan mengenai tokoh yang telah kami pilih untuk subjek MPU, iaitu Pendeta Zakbar. Untuk Pendeta Zakbar, so kita mulakan dengan biodata dan latar belakang Pendeta Zakbar. Okey. Nama penuh beliau adalah Zainal Abidin bin Ahmad yang dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Bukit Kerdas, Batu Kikih, Jempol, Negeri Sembilan. Beliau merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Ayah dan ibunya iaitu pasangan bernama Ahmad Ibrahim dan Intan Awaluddin. So beliau berketurunan Minangkabau, iaitu Minangkabau Bugis, iaitu emaknya bersuku kaum Minangkabau Tanah Datar, manakala ayahnya pula bersuku kaum Bugis Linggi Kepulauan Riau. So beliau meninggal dunia pada 23 Oktober 1973 ketika berusia 78 tahun. Okey, untuk latar belakang keluarga, Pendeta Zakbar mempunyai 2 orang adik, iaitu Muhammad Yusof dan Siti Hawa, dan juga seorang adik tiri bernama Khadijah. Ayahnya, Encik Ahmad Ibrahim, merupakan antara orang-orang yang berharta di kampungnya. Kiranya orang yang berada. Hasil dari kegigihannya melakukan berbagai jenis pekerjaan pada masa itu, antaranya menjadi petani, pemborong dan juga mengerjakan jalan-jalan kecil di sekitar Bahau dan juga Kuala Pilah. Ayahnya seorang yang berpengetahuan agama, malah satu-satunya penduduk di kampungnya yang mengerti membaca dan menulis. Ibunya, Puan Intan Awaluddin, merupakan seorang suri rumah biasa dan buta huruf. Ibunya meninggal dunia pada tahun 1907 ketika Pendeta Zakbar berumur 12 tahun. Beralih kepada pendidikan, Pendeta Zakbar belajar sendiri menulis ketika beliau masih berumur 5 tahun di atas daun-daun pokok pisang. Okey, zaman dulu tak ada alat tulis semua. Dia gigih untuk belajar sendiri dan tulis di atas daun-daun pokok pisang. Pada usia yang masih muda, beliau juga telah mempelajari ilmu agama dan Al-Quran sebagai panduan hidup. Okey. Disebabkan kepintarannya itu membolehkan beliau khatam Al-Quran ketika berusia 7 tahun. Sejak kecil lagi, Pendeta Zakbar menjadi anak kecil yang bijak dan dicemburui. Okey, dia punya bakat itu dicemburui oleh orang-orang kampung ketika memperdengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan lunak kemerduan suaranya. Masa berumur 9 tahun, beliau masih lagi belum disekolahkan oleh bapanya. Okey, beliau mendapat pendidikan awal yang secara rasminya di sebuah sekolah Melayu Batu Kikih di Linggi, Negeri Sembilan pada berusia 12 tahun. So, disebabkan beliau itu bijak, jadi dia terus melompat darjah daripada darjah 1 melompat ke darjah 3 kerana kepintarannya. Pada tahun 1909, bapa beliau telah menghantar ke Sekolah Melayu Linggi bagi mempelajari pengajian Arab serta ilmu fiqh. Okey. Ayah Pendeta Zakbar bercita-cita untuk menjadikannya seorang ulama. Namun, Pendeta Zakbar mempunyai minatnya tersendiri. Okey. Untuk menyambung minatnya itu, beliau menyambung pengajian di Institut St. Paul Seremban pada tahun 1910, dan beliau merupakan pelajar Melayu pertama yang menduduki peperiksaan senior Cambridge serta lulus peperiksaan tersebut pada tahun 1915. Semasa beliau menjadi pensyarah bahasa Melayu di School of Oriental and African Studies, University London, beliau telah berpeluang melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah. Pada tahun 1953, Zakbar telah berjaya meraih sarjana muda sastra dalam bidang pengajian bahasa Melayu dan bahasa Arab.
kita beralih kepada kerjaya beliau. Zakbar pada mulanya bermula sebagai guru sandaran bahasa Inggeris di English College Johor Bahru pada tahun 1916. Okey, kemudian beliau telah bertukar kepada banyak sekolah, antaranya iaitu Kolej Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1918, Jabatan Pendidikan Kuala Lumpur tahun 1923, Jabatan Pengurusan Sultan Idris Tanjung Malim 1924, Jabatan Maklumat Singapura 1939 sehingga 1942, Pusat Pengajian Kajian Timur dan Afrika University London 1942 sehingga 1951, dan juga Universiti Malaya Singapura 1954 sehingga 1959. Menyentuh bahagian ideologi, beliau sangatlah gigih meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa terulung di negara tatkala penjajahan British cuba menghalang pelaksanaannya. Beliau banyak menulis buku karang mengarang Melayu untuk diketengahkan kepada masyarakat dan menjadi rujukan pelajar dan juga pendidik. Dari segi tata bahasa, beliau telah meletakkan asas golongan kata dan golongan ayat bahasa Melayu. Beliau telah menggolongkan kata kepada 5 golongan dan juga iaitu nama, perbuatan, sifat, sendi dan seruan. Beliau telah membahagikan kata sifat kepada sifat nama, iaitu sifat nama adjektif, dan yang kedua adalah sifat kata iaitu adverb. Selain bahasa, beliau juga terlibat secara aktif dalam gerakan pembaharuan Islam dan menghasilkan beberapa buku tentang agama, dan juga turut bergiat aktif dalam pertubuhan politik tanah air. Beliau bukan saja seorang tokoh sarjana, tetapi juga seorang penganalisis. Okay? Beliau sangat bijak dalam menganalisis mengenai peradaban orang Melayu dan semua aspek, iaitu perkembangan agama, kemiskinan ekonomi, ancaman politik dan juga unsur yang menyebabkan kemunduran orang Melayu. Menulis tentang kemiskinan dan menyentuh mengenai cara mengatasi ekonomi masyarakat Melayu adalah antara perkara-perkara yang telah dilakukan oleh Pendeta Zakbar. Beliau juga menjadi penterjemah buku bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu di samping menulis rencana dalam akhbar. Maka dari sini terbuktilah bahawa ketegasan dan kebolehan beliau sebagai seorang nasionalis itu amat terbukti. Selain itu, Zakbar turut aktif dalam khidmat masyarakat. Beliau pernah menjadi penasihat umum bagi Persaudaraan Sahabat Panel Malaysia 1937 dan dilantik sebagai Yang di-Pertua Persatuan Melayu Selangor pada tahun 1945. Pada tahun 1953, beliau dilantik sebagai pensyarah senior di Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya. Bersama-sama Ungku Aziz, beliau telah mengatur pembentukan Pertubuhan Bahasa Pelajar dan 2 tahun kemudian, beliau telah menubuhkan Persekutuan Bahasa Melayu Universiti Malaya iaitu PBUM. Beliau menerima gelaran pendeta secara rasmi pada tahun 1956 ketika berlangsungnya Kongres Persuratan Melayu ketiga di Johor Bahru. Okay, semua titik peluh yang dicurahkan dalam kerjayanya adalah kerana beliau mahu meletakkan bahasa Melayu di puncak persada tanpa mengharap apa-apa balasan. Beliau pernah menolak anugerah Bintang Penghormatan Pingat Bangku Negara iaitu PMN yang membawa gelaran Datuk dan Bintang Kebesaran dari negara Brunei Darussalam. Tapi bagaimanapun, pada tahun 1962, beliau bersetuju untuk menerima pingat Bintang Panglima Mangku Negara yang membawa gelaran Tan Sri daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pada tahun 1973 pula, beliau telah memperoleh ijazah Doktor Kehormat Persuratan pada Convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu UKM. Sumbangan beliau sangat besar, artinya beliau bertanggungjawab merancang kurikulum sekolah sebagai penterjemah dan juga pensyarah. Semasa era pendudukan Jepun di Tanah Melayu, beliau diberikan tanggungjawab bagi menulis buku yang boleh digunakan di Malaya ketika itu dan juga Sumatera. Zakbar ialah
sumber ilham dalam dunia pendidikan Melayu dan Arab. Beliau diibaratkan sebagai sebuah pelita yang mengerdip dalam kegelapan kemiskinan dunia pendidikan orang-orang Melayu ketika zamannya. Beralih kepada pegangan agama Pendeta Zabah, beliau terdidik dalam keluarga beralat Islam, mendapat didikan yang istimewa tentang ilmu Islam dan menjadikan Islam sebagai panduan hidupnya sejak beliau masih kanak-kanak. Minat Zabah untuk mendalami ajaran Islam dilakukan dengan cara membaca majalah tempatan dan luar negara. Selain itu, Zabah berguru dengan Syed Sheikh Al-Hadi dan Syed Tahir Jalaluddin. Selain pakar bahasa Melayu dan mahir dalam bahasa Inggeris, Zabah juga menguasai bahasa Arab. Dia juga mempelajari bahasa Arab sejak kecil dan memperolehi diploma bahasa Arab dari Universiti London, iaitu ketika beliau bertugas di universiti itu. Kemudian, beliau menjadi pelajar luar kampus universiti itu dan memperolehi ijazah sarjana muda sastra. Zabah memberi tumpuan kepada sifat-sifat orang Melayu yang tidak faham tentang ajaran agama Islam yang sebenar, yang hidup tanpa pedoman peraturan akhlak yang ditetapkan dalam agama, yang tidak pentingkan pendidikan, yang suka menyerah nasib dan bergantung kepada orang lain dan sebagainya. Beliau juga terlibat secara aktif dalam gerakan pembaruan Islam dan menghasilkan beberapa buku tentang agama Islam. Antaranya ialah Falsafah Takdir 1932, Pendapat Perbahasan Ulama dan Kejadian Perbuatan Perusahaan Hamba 1934 dan Asuhan Budi Menerusi Islam 1958. Buku kedua Zabah itu telah diharamkan pengedarannya di negeri Perak oleh pihak berkuasa zaman tersebut. Menurut Zabah, cara beragama yang salah telah melemahkan bangsa Melayu. Sikap enggan menilai semula apa yang menjadi kebiasaan yang kadang-kala dikaitkan dengan agama membentuk nilai diri yang enggan berubah dan lemah. Antara kata-kata Zabah dalam buku tersebut, Tuhan selalu mencela akan orang-orang yang hanya mengikut dengan buta tuli sahaja apa yang dikatakan orang atau apa yang biasa dibuat orang. Beralih kepada karya yang dihasilkan oleh beliau. Karya beliau yang pertama ialah sebuah artikel yang bertajuk Tamasha Mandi Safa di Tanjung Keling yang diterbitkan oleh Utusan Melayu. Karya ini dihasilkan sewaktu beliau bertugas sebagai guru pelatih pada tahun 1916. Beliau kerap menulis dalam akhbar-akhbar tempatan seperti Utusan Melayu dan Lembaga Melayu dengan menggunakan nama pena Patriot. Beliau juga bertanggungjawab untuk menulis majalah pengasuh semasa Malay College Kuala Kangsar mengenai kepentingan ilmu, pengetahuan untuk kemajuan orang bangsa Melayu pada tahun 1918 hingga tahun 1922. Setahun kemudian, Zabah menulis dalam The Malay Mail pada 1 Disember 1923 tentang the poverty of the Malays dan juga tentang the starvation of the Malays pada 22 Disember 1923. Pada ketika itu, beliau bertugas di Kuala Lumpur sebagai penterjemah dan pengarang Melayu di Pejabat Penolong Pengarah Pelajaran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-Negeri Selat. Kemudian, bermula pada 1 April 1924, beliau berkhidmat di Sultan Idris Training College SITC. Semasa berkhidmat di SITC, beliau sempat melahirkan buku bertajuk Bahasa Melayu 1 dan 2 pada tahun 1927. Rahsia Ejaan Jawi pada tahun Bapa Hamka dan Hasan Bandung semasa melawat Indonesia pada tahun 1931 telah memberikan beliau idea untuk menulis rencana-rencana di dalam majalah Al-Ikhwan, Semangat Islam dan Saudara. Beliau menyumbang dalam bidang tulisan Jawi apabila mengeluarkan buku bertajuk Panduan Ejaan Jawi pada tahun 1931 dan Daftar Ejaan Melayu Jawi Rumi pada 1938. Selain itu, beliau telah memodernkan bahasa Melayu dengan penulisan pelita bahasa Melayu
pada tahun 1966 dan Ilmu Mengarang Melayu pada tahun 1968. Menurut Nik Safiah, Zakbar mahu membentuk gaya bahasa Melayu yang benar-benar tulen. Zakbar banyak terpengaruh dengan gerakan kaum muda. Hal ini menyebabkan beliau banyak menulis mengenai agama Islam. Bukan sahaja di dalam akhbar-akhbar Melayu, malah beliau juga pernah menulis di dalam majalah The Muslim di Singapura dan juga Islamic Review di London. Itu sahaja dari kami tentang Pendeta Zakbar. Terima kasih kerana sudi mendengar dan terima kasih.